menuju ke Adventure Park Upsi untuk aktiviti hiking pada hari ini, hari Isnin. Oh yeah, sampai. Untuk melakukan kembaran alam, perkara pertama ialah warming up. Sebelum kita pergi masuk kembaran alam, kita kena berpakaian yang sesuai dan yang paling penting kita berkasut. Okey, selain daripada itu kita kena membawa makanan yang cukup dan minuman yang cukup untuk membekalkan kita punya tenaga. Jadi sebelum memulakan perjalanan juga pastikan kesihatan anda berada dalam keadaan. Okey, pastikan kita mendaki. Sebelum kita mendaki, kita kena memberitahu ketua ataupun tuan tanah sebelum memulakan ekspedisi. Dan yang terakhir, kita mesti perlukan seorang guide yang berpengalaman sebelum kita masuk ke dalam hutan. Pagi ni kita dimaklumkan kita akan buat ekspedisi iaitu masuk ke hutan yang tertinggi. Okey, so secara overallnya perjalanan kita akan lebih kurang bawah 30 minit. Dan nanti segala perkara saya akan beritahu kepada penjelajar dan pastikan kita cukup. Dan tahap kesukaran kita lebih kurang 5 ke bawah. Okay, then so everything okay? Okay. Ada soalan? Boleh kita teruskan? Boleh. Antara peraturan semasa jungle trekking, kita mestilah bergerak dalam satu barisan panjang. Ini disebabkan laluan yang sempit dan untuk keselamatan kita bersama. Lepas kami melakukan warming up dan membaca doa perjalanan, kami meneruskan perjalanan kami menuju ke dalam hutan. Keadaan jalan agak cerun namun baik kerana ia telah disemen. So ini memudahkan kami bergerak dalam kumpulan. Sebelum memulakan perjalanan tadi, Faisy ada memberitahu kami agar sentiasa berjalan dalam satu barisan disebabkan faktor jalan yang agak kecil dan sempit. Keadaan cuaca pada hari ini juga agak baik dan cerah. Sepanjang perjalanan kami, terdapat pelbagai spesies flora dan fauna dan perjalanan kami juga diiringi dengan bunyi-bunyian unggas. Kepelbagaian spesies pokok tinggi dan besar juga menyebabkan laluan kami agak redup dan terlindung dari sinaran mentari. Semakin kami menuju ke dalam hutan, jalan semakin mencabar. Ini kerana jalan tidak lagi disemen dan sekarang kami melalui jalan yang bertanah. Sepanjang perjalanan terdapat dahan-dahan dan ranting tumbuhan yang sedikit sebanyak mengganggu perjalanan kami. Namun kami sentiasa mengambil langkah berhati-hati agar tidak berlaku sebarang perkara yang tidak diingini. Sepanjang perjalanan juga, Faisy ada memberi penerangan tentang setiap spesies tumbuh-tumbuhan yang ada di sepanjang perjalanan kami. Ada tumbuh-tumbuhan yang kami tidak pernah lihat sebelum ini dan kami begitu teruja sekali apabila melihat tumbuhan yang kami tidak pernah lihat. Semasa dalam perjalanan, kami telah menjumpai sejenis tumbuhan yang boleh digunakan dalam perubatan tradisional. Nama tumbuhan ini ialah pokok kapal terbang dan pokok senduduk.
Daunnya boleh digunakan untuk menyembuhkan luka-luka ringan dan juga gigitan serangga kecil. Ketika kami melalui kawasan ini, terdapat banyak pokok bulu. Menurut Encik Acik, ketika waktu malam, kawasan ini terang disebabkan di setiap pokok bulu terdapatnya lumut tahi kera yang bercahaya pada waktu malam. Semasa kita melalui jalan ini pada waktu malam, kita tidak akan memerlukan lampu suluh kerana tahi kera itu mengeluarkan cahaya yang terang pada waktu malam. Ini kita akan curam dikit, agak curam dan licin, so kena hati-hati ya. Pastikan kedudukan kaki, jangan terlalu ke depan dan kurangkan gravity badan. Rendahkan badan. Okey, kita bergerak secara berjarak untuk keselamatan. Oke, selepas kita berjalan dari atas dan sekarang masa kita berehat, tibalah masanya kita minum atau makan. Tetapi kita kena minum air jangan terlalu banyak bagi mengelak kita merasa senak. Dan begitu juga dengan makanan, kita tak perlu makan makanan yang berat. Yes, ambil makan biskuit sahaja ataupun bread, elak makanan yang berat lah. Saya mengambil makanan manis, coklat untuk sebab kita tahu kan gula lebih membekalkan tenaga. Okey, saya minum air untuk menggantikan peluh yang telah keluar. Saya dah minum air dah. Saya bawa biskut. Semasa kita melalui di atas permukaan batu yang tidak rata, kita hendaklah menggunakan teknik seperti menaiki tangga. Hal ini disebabkan kerana permukaan batu itu tidak rata dan sedikit licin. Ini lebih selamat digunakan berbanding berjalan biasa. Semasa kita melalui laluan sungai, kita tidak digalakkan memijak batu di bahagian tepi sungai. Ini kerana batu tersebut berlumut dan juga licin. Saya merupakan buluh semantan ataupun kita panggil dia buluh Burma, di mana dia adalah jenis family bambosa. Jenis bambosa. So buluh ni ruas dia pendek tetapi menghasilkan banyak air. Dalam buluh tersebut banyak air dan yang pasti setiap buluh ada rebung dia. Dia ada sumber air, ada sumber makanan dan yang pasti dia merupakan alat-alat untuk survival seperti menangkap ikan, untuk memasak dan juga sebagai tempat kita berteduh. Kita akan gunakan buat pondok dan sebagainya. Okey. Soalan, air dalam buluh ni boleh minum? Okey, segala air yang berada di dalam buluh boleh diminum kerana dia merupakan air yang daripada sebelum jadi air hujan. Dia titiskan daripada pucuk dan dia akan serap setiap lapisan orang kata kita punya ruas. Setiap lapisan tu dia akan tapis air dan dia akan berkumpul di bawah. Air dia sangat segar dan bau dia memang betul-betul bau buluh. Terbaik. Untuk turun di kawasan Cerun, kita mestilah menggunakan teknik abseiling untuk menuruni cerun, iaitu jalan secara membelakang sambil memegang tali. Tujuan kita menggunakan teknik ini ialah untuk mengurangkan risiko kemalangan seperti terjatuh atau tergelincir. Kita juga kena turun satu persatu sehinggalah rakan kita selesai turun ke bawah dan barulah kita memulakan proses turun ke bawah.
turun. Kan? Okay. Nah, tali kena pegang kuat-kuat, mengelak daripada jatuh. Baju orang-orang itu digantung untuk digunakan semasa aktiviti pada waktu malam yang dianjurkan oleh pihak UAP. Ini bertujuan untuk menguji para peserta semasa melalui tempat tersebut adakah mereka melihat atau tidak orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut akan kelihatan terang ataupun bercahaya kerana baju-baju tersebut mempunyai lumut tahi kera. And fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. Alhamdulillah, kami berjaya menyelesaikan misi pada hari ini. Okey, seperti yang kita tahu, jika kita mengikut SOP yang betul, insya-Allah kita akan masuk dan keluar hutan dengan selamat. Okey.